Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersyukur kita kehadrat Ilahi, dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama bertemu dalam membincangkan forum berkaitan mitos mahasiswa pemalas. Pada hari ini, kita bersama 5 orang panel termasuk saya akan memberikan hujahan berkaitan dengan tema tersebut. Para panel bersama kita pada hari ini ialah Adrina, Jacqueline, Maxwell dan juga Ita. Sebelum kita memulakan perbincangan forum, kita sedia maklum bahawa mahasiswa merupakan tunjang utama dalam membangunkan negara pada masa akan datang. Awal tahun ini, kita telah digemparkan dengan kehadiran pandemik COVID-19 yang boleh sahaja menjejaskan sektor ekonomi, dunia, malah sektor pendidikan juga turut terkena tempiasnya. Hal ini telah memberikan cabaran kepada mahasiswa kita pada hari ini dalam menempuhi pembelajaran dalam era norma baru. Mitos mahasiswa pemalas. Adakah ia benar atau salah? Adakah mitos ini baru wujud atau sebaliknya? Kita teruskan dengan perbincangan forum kita dengan panel pertama iaitu saudari Adrina Ursula. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih mentor pada hari ini. Berbalik kepada topik yang ingin kita bahas pada hari ini iaitu mitos mahasiswa pemalas. Apabila kita dapat bahawa mitos mahasiswa pemalas, adakah itu benar saudara-saudari? Adakah ia hanyalah mitos semata-mata sahaja ataupun di sebaliknya? Jika ya, mengapakah ia terjadi dan apakah faktor-faktornya? Baiklah saudara-saudari, sebagai salah seorang pelajar mahasiswa yang berstatus mahasiswa di universiti, pada pendapat saya, mahasiswa pemalas bukanlah mitos. Hal ini demikian kerana ia adalah benar dan ternyata bahawa mahasiswa pemalas ini sememangnya wujud dan berlaku di kalangan mahasiswa kita sendiri. Baiklah, saya akan memberitahu kepada isi-isinya. Terdapat beberapa faktor yang mendorong kepada mahasiswa menjadi malas dan salah satu di antaranya adalah disebabkan oleh faktor internal, iaitu faktor yang berpunca dari dalam diri mahasiswa itu sendiri, iaitu faktor internal. Baiklah, faktor internal ini kita boleh bahagikan dia kepada 3 bahagian, iaitu yang saya akan kupas sebentar nanti, iaitu yang pertama adalah disebabkan oleh faktor fizikal dan juga mental mahasiswa. Kita sedia maklum bahawa setiap orang mempunyai tahap fizikal dan juga mental yang berbeza. Bagi tahap fizikal seseorang, ia dipengaruhi oleh pengambilan nutrisi dalam tubuh badannya. Contohnya, dari segi pengambilan makanan, sama ada makanan itu akan mengakibatkan sama ada makanan itu mempunyai kurang nutrisi. Apabila seseorang itu mengambil makanan itu secara berlebihan, dia akan mengganggu tahap fizikal dan juga mental seseorang itu. Seterusnya, bagi tahap mental pula, ia adalah dipengaruhi oleh emosi serta cara dia berfikir. Apabila kedua-dua, iaitu fizikal dan juga mental terganggu, ia akan menyebabkan seseorang itu menjadi malas untuk berfikir, seterusnya malas untuk bergerak, seterusnya tidak aktif, lesu, lemah dan sebagainya. Namun begitu saudara-saudari, terdapat pula individu yang sememangnya mempunyai antibodi yang kurang dan ini juga sedikit sebanyak akan menyebabkan mereka menjadi kurang cerdas dan ia akan menyukarkan mereka untuk melakukan sesuatu tugasan di mana ia adalah di luar kemampuan mereka. Oleh itu, seseorang itu akan menjadi malas. Seterusnya,
kepada bahagian yang kedua. Yang kedua, iaitu dalam faktor internal juga, kurangnya motivasi dalam diri mahasiswa. Kurangnya motivasi dalam diri mahasiswa. Mengapakah motivasi yang kurang ini akan menyebabkan mahasiswa malas? Apabila seseorang itu tidak mempunyai motivasi yang mendorongnya untuk belajar, seseorang itu akan cenderung untuk tidak belajar dengan baik. So, saudara-saudari, hal ini akan menyebabkan dia sedikit sebanyak adalah mereka tidak mempunyai keyakinan diri dalam diri mereka. Sebagai contoh, apabila mereka dikatakan lemah dan dibandingi dengan orang-orang lain daripada mereka, mereka akan berasa kurang motivasi dalam diri mereka. Dan apabila benda ini lama-kelamaan, mereka akan menyebabkan mereka sudah terbiasa dikatakan lemah dari awal lagi. Akhirnya mereka menjadi malas. Mereka akan merasa sedih dan rasa rendah yang amat sangat. Hal ini akan memberi impak kepada keputusan peperiksaan mereka. Namun begitu, terdapat juga di antara mereka untuk mengelak daripada mendapat markah yang rendah dan juga gagal dalam peperiksaan. Jadinya, mereka akhirnya dengan memberanikan diri untuk meniru di semasa peperiksaan. Sememangnya ada saudara-saudari, lebih-lebih lagi semasa pandemik COVID-19 sekarang. Kerana tiadanya ujian digantikan dengan tugas-tugahan. Mereka cenderung untuk melakukan plagiat dalam tugas assignment yang diberikan. Perkara ini hendaklah dielakkan kerana ia akan mengundang mereka kepada apabila mereka ditangkap, mereka akan dibuang daripada universiti. Perkara ini memangnya perlu dielakkan kerana ia boleh menjatuhkan imej seseorang mahasiswa tersebut. Dan faktor yang ketiga, kita beralih kepada yang ketiga, dalam faktor internal juga, iaitu seperti kurangnya minat mahasiswa dalam belajar. Betul, saudara-saudari? Disebabkan oleh kurangnya minat mahasiswa dalam belajar, mereka akan cenderung untuk menjadi malas. Kenapa ya? Okey, baiklah. Hal ini demikian kerana mereka tidak menunjukkan minat mereka mengenai apa yang mereka belajar. Sebagai contoh, bagi topik-topik yang memerlukan pemikiran arah yang tinggi serta sukar, ini akan menyebabkan mereka tidak berminat untuk melaksanakannya. Mereka akan sentiasa beranggapan bahawa topik-topik itu sangat susah tanpa mereka mencuba dahulu. Seterusnya, sedikit sebanyak juga menyebabkan mereka kurang minat dalam belajar adalah suasana belajar yang juga memberi impak kepada minat mahasiswa untuk belajar. Apabila suasana belajar di dalam kuliah itu kurang memberangsangkan, jadinya minat mereka untuk belajar juga akan berkurang. Sebagai contoh, tiadanya daya tarikan dalam penyampaian kuliah, bilangan pelajar yang di dalam kuliah adalah kurang. Seterusnya, interaksi dalam kuliah juga kurang sesama lecturer maupun sesama mahasiswa yang lain dan juga sebagainya. Jadinya, hal ini akan menyebabkan mereka semakin kurang berminat untuk belajar yang akan menyebabkan mereka menjadi malas. Akhir sekali dari saya, saudara-saudari, mahasiswa pemalas ini adalah bukanlah mitos. Ia adalah benar. Namun begitu,
Saya berharap agar tiadanya sifat malas dalam diri mahasiswa lagi, kerana kita tahu bahawa mahasiswa adalah modal insan yang menjadi tunjang kepada pembangunan sesebuah negara. Baiklah, sekian, terima kasih. Saya beralih kepada pandangan saudara Maxwell. Bagaimana saudara? Ya, terima kasih kepada saudari Edrina, panel pertama kita pada hari ini. Oke, saya merupakan panel kedua yang akan bercakap atau mengulas mengenai faktor eksternal yang membantu pelajar untuk menyiapkan kerja atau assignment di universiti. Oke, sebelum itu, jika sebentar tadi saudari Edrina menerangkan beberapa faktor internal atau faktor daripada diri pelajar itu sendiri, ya, saya akan menerangkan bahagian faktor luaran, yaitu faktor eksternal, yaitu faktor selain daripada diri pelajar itu sendiri. Oke, mengenai topik perbincangan kita pada hari ini, yaitu mitos mahasiswa pemalas, saya menolak pernyataan ini karena setiap mahasiswa mereka mempunyai tahap kemampuan yang berbeza. Oke, seterusnya, yang saya maksudkan di sini ialah mahasiswa sebenarnya tidaklah malas untuk menyiapkan tugasan-tugasan yang diberikan oleh pensyarah, tetapi mahasiswa akan menyiapkan suatu tugasan tersebut di mana ada mahasiswa yang, seperti kita tahu, ada mahasiswa yang cepat dan ada juga mahasiswa yang agak lambat. Tetapi mereka masih menyiapkan tugasan sebelum tarik tutup. Seterusnya, walaupun pelajar yang lambat atau mengantar kerja pada last minute, ini tidaklah dikategorikan sebagai pemalas. Mungkin mereka memerlukan masa yang lebih panjang untuk menyiapkan sesuatu tugasan tersebut, tetapi mereka masih mampu mengantar sebelum due date atau tarik tutup. Oke, kita pergi kepada faktor eksternal yang pertama. Faktor eksternal yang pertama ialah kemajuan teknologi maklumat, di mana kemajuan teknologi maklumat pada masa kini sangat membantu pelajar untuk mendapatkan maklumat yang mahasiswa perlukan untuk membantu menyiapkan tugasan mereka. Sebagai contoh, internet dapat digunakan oleh mahasiswa untuk meningkatkan kepahaman mereka dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Seterusnya, terdapat juga banyak website yang boleh mahasiswa layari untuk mencari maklumat tambahan serta rujukan kepada tugasan mereka. Antara contoh website yang boleh digunakan untuk mencari artikel dan jurnal ialah seperti Google Scholar dan MySite. Terdapat banyak artikel dan jurnal yang tersedia dalam website ini dalam membantu mahasiswa menyiapkan tugasan-tugasan yang memerlukan banyak rujukan seperti artikel dan jurnal. Oke. Seterusnya, oleh itu, dengan adanya faktor eksternal ini, maka pelajar dapat menyiapkan tugasan yang diberikan dengan baik. Walaupun tempo masa yang diambil oleh setiap pelajar berbeza, seperti yang saya katakan tadi, ada pelajar yang lambat dan ada juga pelajar yang agak cepat. Jadi keadaan pelajar yang mengantar tugasan last minute bukanlah malas, seperti yang saya katakan pada awal tadi. Jadi sekali lagi saya ingin nyatakan bahwa mitos mahasiswa pemalas adalah tidak benar dan hanyalah mitos semata-mata. Oke, seterusnya saya akan bercakap mengenai konteks yang lebih kecil,
Jika sebentar tadi saya bercakap mengenai konteks yang besar di mana umum semua mahasiswa, kali ini saya akan bercakap mengenai konteks pelajar UPSI sendiri, konteks yang lebih kecil. Mahasiswa UPSI pada peringkat awal pengajian telah didedahkan dengan pelbagai teknik dan kaidah yang dapat membantu mereka menyiapkan suatu tugasan, dan salah satunya ialah aplikasi Mendeley yang digunakan untuk menulis format APA yang digunakan oleh UPSI untuk tugasan-tugasan mahasiswa. Oleh yang demikian, tidak ada alasan mahasiswa untuk tidak menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Oleh itu, mahasiswa memang mampu menyiapkan tugasan mereka sama ada cepat ataupun lambat. Faktor eksternal yang terakhir ialah keadaan persekitaran. Keadaan persekitaran ini mengganggu pelajar untuk mengikuti serta menyiapkan kelas atau tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Sejak beberapa bulan kebelakangan ini, seluruh dunia berdepan dengan situasi getir, yaitu pandemi COVID-19. Di Malaysia, Kementerian Pendidikan telah meneruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara atas talian seperti yang kita jalani saat ini. Hampir semua pelajar berada di rumah masing-masing dengan keadaan persekitaran pembelajaran yang mencabar dan keadaan rangkaian internet yang perlahan di setengah kawasan menyukarkan pelajar untuk mengikuti kelas online. Jadi faktor yang terakhir ini yaitu persekitaran sedikit sebanyak mempengaruhi pelajar untuk tidak dapat hadir kelas online dan lambat untuk menyiapkan tugasan-tugasan disebabkan oleh faktor internet yang lambat, selalu blackout, itu contoh-contohnya. Jadi di sini bukan kita tidak dapat pelajar, kita tidak dapat melihat mahasiswa itu 100% malas, tetapi faktor persekitaran juga sangat mempengaruhi keadaan ini. Seterusnya, persekitaran pembelajaran semasa pandemik ini sedikit sebanyak, seperti yang saya cakap tadi, sedikit sebanyak mempengaruhi penyiapan tugasan-tugasan yang diberikan atas kalian, dan bukan faktor pelajar itu malas. Seperti yang isu yang diperkatakan beberapa bulan yang lalu, semua pelajar bukan mempunyai tahap kemampuan yang berbeza. Seperti yang viral baru-baru ini, Saudari Bibiona, pelajar UMS, di kampung halaman beliau tidak mempunyai rangkaian internet yang baik. Jadi beliau pergi mencari internet di atas pokok, di kawasan bukit. Jadi persoalannya di sini, adakah semua pelajar mampu melakukan aktivitas seperti yang Bibiona lakukan, pergi ke bukit, naik atas pokok, adakah semua pelajar mampu? Jadi faktor persekitaran seperti ini juga mempengaruhi, bukanlah pelajar yang malas, tetapi semua pelajar mempunyai tahap kemampuan yang berbeza. Jadi sekian saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Maxwell di atas penerangan yang diberikan. Hal ini kerana penerangan beliau sangat jelas dan tepat. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, dijemput saudari Jacqueline Dina untuk meneruskan perbincangan forum. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Saya bersetuju dengan hujah pada yang pertama tadi mengenai mintos mahasiswa pemalas ini bukanlah mintos kerana ia adalah benar dalam kalangan mahasiswa. Hari ini beberapa isi hujah saya berkenaan dengan cabaran yang menyebabkan kenyataan mintos mahasiswa pemalas itu adalah benar. Isi cabaran saya yang pertama adalah pembelajaran mahasiswa ketika krisis COVID-19.
Universiti sebagai satu institusi pendidikan ini memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kesediaan modal insan yang mampu melahirkan mahasiswa yang berdaya saing. Pendidikan ini akan menentukan kualiti hidup masyarakat bagi mengorak langkah terhadap pencapaian yang diingini. Seiring dengan perubahan struktur penduduk, sistem pendidikan tinggi Malaysia telah berkembang pesat di negara. Saya merujuk kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang dirangka pada tahun 2015 hingga 2025 yang ingin melahirkan mahasiswa yang boleh berilmu, pengetahuan kritis dan berkemahiran serta bersedia menghadapi sebarang kemungkinan dalam pembelajaran. Namun, perebakan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia, Malaysia juga tidak terkecuali dalam peningkatan penularan wabak COVID-19 yang menjejaskan semua sektor termasuk pendidikan. Keadaan ini menyebabkan seramai 100,000 pelajar IPT yang berada di universiti termasuk saya dalam situasi penghantaran pelajar pulang ke tempat asal yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan ketika Perintah Kawalan Pergerakan sebulan Mac yang lalu. Hal ini memberikan cabaran kepada mahasiswa yang dahulunya pembelajaran dalam persekitaran universiti namun telah bertukar kepada blended learning yang menggabungkan bersemuka dengan pembelajaran 100% yang menggunakan atas talian. Sudah semestinya pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran mahasiswa telah berubah memerlukan mahasiswa menggunakan kemahiran teknologi sepenuhnya untuk menyiapkan segala tugasan atau video kepada pensyarah. Dan norma baharu pembelajaran semasa krisis COVID-19 ini memberikan cabaran kepada mahasiswa apabila berada dalam persekitaran yang tidak kondusif. Kerana tidak semua mahasiswa apabila berada dalam persekitaran yang tidak kondusif ini, semua mahasiswa yang bernasib baik dari segi akses internet. Bagi pencapaian internet yang kurang, terutamanya kawasan luar bandar, memerlukan mahasiswa untuk keluar mencari alternatif yang lain untuk menghadiri kuliah secara atas talian dan mencari bahan-bahan tugasan. Hal ini membolehkan mahasiswa menghadapi tekanan tinggi disebabkan oleh lambakan tugasan yang banyak menyebabkan mahasiswa mudah merungut. Hal ini saya kebanyakan melihat pada konteks merujuk pada page Universiti UPSI sendiri iaitu UPSI Convention. Isu cabaran yang kedua adalah perubahan teknologi. Kita melihat cabaran perubahan teknologi ini mempengaruhi mintos mahasiswa pemalas. Mahasiswa dalam generasi Z ini lahir dalam suasana serba moden yang menikmati elemen globalisasi dan dunia tanpa sepadan melalui kemajuan teknologi. Dalam revolusi perindustrian keempat, era pendidikan negara terutama dalam pendidikan tinggi, pelajar di universiti khususnya mahasiswa yang ingin menetapkan mahasiswa dalam perlu menguasai 4 kemahiran yang dalam abad ke-21 seperti 4 elemen 4C iaitu critical thinking and serving, communication and collaboration dan creativity. Ingin melahirkan semasa era digital, mahasiswa mudah menyelesaikan diri dengan teknologi berbanding dengan generasi lain. Perubahan teknologi ini memberikan cabaran kepada mahasiswa pada hari ini untuk kekal menjadi seorang pelajar yang berholistik. Kehidupan mahasiswa di universiti ini bergantung dengan melalui World Wide Web untuk mencari bahan tugas
berbanding dengan kaedah konvensional. Apabila mahasiswa yang terlalu bergantung dengan teknologi ini menyebabkan setiap tugasan yang dilakukan ataupun yang dihasilkan dengan segera tanpa memikirkan kualitinya. Cabaran teknologi ini menyebabkan mahasiswa taksub terhadap melayari internet sehingga mahasiswa kurang fokus dalam apa jua keadaan seperti menghadiri kuliah sambil bermain telefon dan kelewatan menghantar tugasan. Walaupun mahasiswa yang diterima belajar di pusat pengajian tinggi ini, namun segelintir mahasiswa belum mempunyai kemahiran interpersonal yang baik kerana mahasiswa yang ini lebih menjurus kepada komunikasi dalam media sosial dengan kawan-kawan berbanding dengan bersosial secara bersemuka. Sifat kebergantungan terhadap teknologi yang ini tidak digunakan sebaiknya menyebabkan mahasiswa malas berfikir secara kritikal dalam menyelesaikan masalah. Perubahan teknologi ini kiranya mahasiswa tidak menggunakan kemahiran teknologi yang baik, memberikan kesabaran kepada mahasiswa apabila bergelar sebagai ketidakupayaan graduan menguasai kemahiran interpersonal ketika dalam alam pekerjaan. Sedikit rumusan saya di sini adalah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh mahasiswa haruslah mahasiswa mengatasi, sentiasa bermotivasi diri supaya boleh walau dalam keadaan pun terkiralah dalam norma baharu ataupun di dalam universiti supaya kita mahasiswa selepas bekerja boleh berdaya saing dan mampu menjadi graduan yang boleh menyumbangkan kepada negara dan masyarakat. Sekian saja daripada saya dan saya seterusnya menyerahkan kepada moderator kita pada hari ini. Terima kasih. Okey, terima kasih saudari Jacqueline di atas ujahan tadi. Okey, seterusnya kita akan bersambung kepada panel yang keempat iaitu saya sendiri. Okay. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Mitos mahasiswa pemalas adalah tidak asing lagi di pemikiran masyarakat pada masa kini. Saya yakin bahawa mitos mahasiswa pemalas ini adalah benar dan tidak diragukan lagi. Boleh dengar tak dekat? Hello? Dengar. Dengar. Okey. Hal ini disebabkan oleh keberjatan penggunaan media sosial yang meningkat dari masa ke semasa. Media sosial merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi. Pengaruh media sosial berbeza terhadap setiap individu. Hal ini disebabkan kerana adanya perbezaan corak pemikiran, perbezaan sifat yang terkesan pada pengambilan tersebut. Hubungan sosial sehari-hari dan perbezaan budaya. Manakala era globalisasi pula memiliki pengaruh yang kuat dengan dimensi kehidupan masyarakat. Media sosial merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi kerana ia sangat penting untuk menentukan penyampaian informasi tersebut. Terdapat kesan yang buruk berlaku kepada pelajar disebabkan oleh pengaruh media sosial. Antaranya ialah penggunaan laman sosial melahirkan mahasiswa yang beku dan lalai dalam melakukan sesuatu tugasan. Kepelbagaian aplikasi yang menarik seperti permainan yang terdapat dalam laman sosial mampu menarik minat pengguna laman sosial tersebut. Hal ini menyebabkan pelajar akan berasa seronok sehingga leka dan lalai untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Pelajar akan berasa bosan untuk melakukan kerja-kerja yang diberikan oleh guru ataupun pensyarah-pensyarah. Lantaran itu, tugasan yang diberikan oleh pensyarah gagal disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Sikap acuh tak acuh dalam proses pembelajaran ini menyebabkan pelajar gagal menjawab peperiksaan yang lengkap dan sering meninggalkan ruangan kosong. Tambahan pula, penggunaan laman sosial juga memberikan kesan kepada prestasi kerja dan pelajaran idea untuk meningkatkan prestasi negara. Golongan pelajar yang menjadi tunjang kecemerlangan negara tidak dapat dilahirkan ekoran daripada penggunaannya yang melalaikan masyarakat.
Oleh itu, penggunaan laman sosial akan melahirkan tenaga kerja yang kurang berkualiti pada masa akan datang. Seterusnya, penggunaan laman sosial juga menyebabkan pelajar kurang fokus dalam pembelajaran. Hal ini kerana peningkatan jumlah jam penggunaan media sosial atau permainan video juga telah menyebabkan kemerosotan grade mata pelajaran. Pelajar juga akan lambat untuk pelajar juga akan lambat untuk berfikir untuk dapatkan idea-idea yang matang hasil daripada pembelajaran yang telah diberikan oleh pensyarah. Lantaran itu, kandungan yang terkandung dalam media gadget juga menyebabkan mahasiswa bebas terhadap pendedahan kepada perkara negatif. Permainan video yang boleh dimainkan dalam alat peranti gadget akan mendedahkan para mahasiswa terhadap keganasan dan ianya memberi kesan kognitif, sikap dan juga tingkah laku yang agresif. Sebagai contohnya, akibat berang tegur leka bermain telefon, seorang penganggur sanggup menikam bapanya dengan sebilah pisau yang berlaku di Negeri Sembilan baru-baru ini. Mangsa dikenali sebagai Tan Yin Pak, 59 tahun, telah maut di tempat kejadian susulan daripada ikaman di bahagian belakang badan oleh anaknya sendiri. Punca sebenar berlakunya kejadian ini adalah disebabkan oleh pertengkaran mulut antara kedua-dua beranak berkenaan. Bapanya yang tidak puas hati dengan tindakan anaknya dipercayai memukul belakang anaknya dengan kerusi plastik sebelum anaknya bertindak menikam mangsa dengan pisau. Hal ini amat memilukan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bayangkan di mana mahasiswa pada masa kini akan mudah terkesan dengan gadget-gadget atau media sosial yang menyebabkan berlakunya perkara-perkara negatif tersebut. Akhir sekali ialah penggunaan media sosial yang terlalu lama menyebabkan pelajar telah membuang masa dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Hal ini kerana mereka terlalu banyak menghabiskan masa dengan media sosial dan tidak ingin keluar ke rumah. Hal ini dapat menjejaskan kesihatan dari segi fizikal dan juga mental. Fizikal yang lemah menyebabkan otak tidak dapat menerima oksigen yang secukupnya. Kesannya, hal ini menyebabkan pelajar akan cepat berasa ngantuk, lesu dan kurang fokus dalam pembelajaran. Sejajar dengan itu, remaja terlibat dalam aktiviti yang tidak berfaedah adalah dipengaruhi oleh rakan-rakan sebaya. Oleh sebab ibu bapa sentiasa sibuk dan kurang menemani anak-anak semasa di kolej, hal ini menyebabkan rakan-rakan merupakan tempat bagi mereka untuk meluangkan masa apabila ingin mengisi masa lapang. Lama-kelamaan, kedudukan ibu bapa dalam hati anak-anak diganti oleh rakan-rakan. Rakan-rakan telah dijadikan modal insan atau idola yang remaja harus contohi. Perbuatan-perbuatan mereka yang dilakukan dianggap sebagai satu trend. Turut dicontohi kerana pemikiran para remaja masih mentah dan pendek akal. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa mahasiswa pada zaman ini sangat leka. Remaja ataupun sebagai pembela nusa dan bangsa yang berwibawa pada masa depan tidak seharusnya membazirkan masa dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Berbanding daripada kesan-kesan daripada kebejatan penggunaan media sosial, saya juga akan menyatakan langkah-langkah dalam mengatasi masalah ini. Antara langkah-langkah dalam mengatasi masalah ini adalah ibu bapa haruslah meluangkan masa yang secukupnya untuk menemani anak-anak. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengingatkan anak-anaknya agar tidak terlalu taksub dengan penggunaan teknologi yang moden pada era ini. Walaupun ibu bapa tinggal berjauhan dengan anak-anak, mereka juga perlu memantau tingkah laku anak-anak semasa mereka cuti. Teguran dan motivasi kepada anak-anak mampu menimbulkan keinsafan dalam diri anak-anak agar mereka tidak melakukan perkara-perkara yang negatif tersebut. Komunikasi adalah penting untuk ibu bapa memahami pemikiran anak-anak mereka. Oleh itu, ibu bapa perlulah bersembang dengan anak-anak dan memahami keperluan mereka agar mereka tidak terkesan dengan arus modernisasi ini. Seterusnya kita juga mempunyai langkah-langkah seperti didikan agama. Hal ini kerana didikan agama juga memainkan peranan penting bagi mengelakkan para remaja daripada melakukan
aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah. Seseorang yang mendapat didikan agama sejak kecil lagi pasti tidak akan membazirkan masa dengan melakukan perkara-perkara yang tidak mendatangkan kebaikan atau mendatangkan sebarang faedah. Oleh itu, didikan agama haruslah dipraktikkan oleh para remaja ataupun mahasiswa pada masa kini. Ibu bapa yang bertanggungjawab untuk menerapkan unsur-unsur keagamaan dalam diri anak-anak sejak mereka kecil lagi. Seperti pepatah mengatakan, iaitu melentur buluh biarlah dari rebung. Gejala sosial dalam kalangan remaja boleh dibendung dengan didikan agama kerana ia dapat membentuk jiwa dan minda seseorang ke arah yang lebih positif. Okey, itu saja daripada saya. Kita teruskan dengan saudari Ita Anak Rabu. Okey. Baiklah. Terima kasih kepada saudara moderator. Seperti kita semua sedia maklum, pembangunan pendidikan dan pelajaran memerlukan kebijaksanaan dan pandangan jauh. Dalam konteks ini, mahasiswa tahu bahawa kewujudannya mempunyai matlamat, perjalanannya mempunyai haluan dan hidupnya mempunyai tugas dan tanggungjawab. Mahasiswa merupakan modal insan yang berharga bagi memacu dan menggerakkan keseimbangan negara dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Menurut Baker 1987, modal insan ialah yang berkaitan dengan pengetahuan, maklumat, idea-idea, kemahiran dan tahap kesihatan yang dimiliki oleh individu dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab. Justru saya agak kurang setuju dengan mitos mahasiswa malas. Kerana mahasiswa selaku sebahagian daripada entiti penting dalam masyarakat tidak boleh lari daripada kewujudan kesedaran tentang persoalan mitos mahasiswa malas. Dan seterusnya bangkit menilai diri ke arah mengurus perjalanan kerjaan sebagai seorang mahasiswa. Kerajaan sentiasa berusaha meningkatkan infrastruktur kelas pertama dan tenaga pengajar yang terbaik di setiap universiti untuk melahirkan modal insan yang berguna kepada nusa dan bangsa. Tujuan membaikkan universiti adalah untuk memberi sumbangan kepada negara dalam mengeluarkan mahasiswa yang terlatih dalam beberapa bidang yang relevan dan sekaligus memartabatkan negara di pentas dunia. Secara asasnya, demi kelangsungan pembangunan mahasiswa sebagai modal insan negara, ketajaman intelektualisme merupakan elemen yang perlu diusahakan dan dijayakan secara bersama dan saksama oleh mahasiswa. Sebagai modal insan yang sedar akan tanggungjawab, sewajarnya mahasiswa menjadi satu entiti yang amat penting dan cukup berperanan dalam melaksanakan agenda perubahan dan pemerkasaan dalam masyarakat. Seperti yang kita semua sedia maklum, mahasiswa merupakan modal insan negara yang menjadi tunjang perubahan dalam menjadikan kerajaan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang wawasan 20 dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Hal ini selaras dengan ucapan Tun Abdullah Ahmad Mudawi sepenuh hari bekerja pada tahun 2000, di mana beliau telah menyeru rakyat berganding bahu agar pendidikan negara mampu melahirkan modal insan yang kekal relevan dengan kehendak industri dan pasaran semasa serta mampu bersaing di peringkat antarabangsa yang mampu meningkatkan taraf hidup dan membolehkan individu keluar dari kepompong kemiskinan. Hal ini dibuktikan melalui Duke 1985 yang mengatakan bahawa cara yang terbaik bagi menyerang dan membasmi kemiskinan ialah melalui pendidikan dan latihan. Oleh itu, mahasiswa sedar tentang tanggungjawab dan peranan yang disenarkan kepada mereka dalam meniti ranjau yang penuh cabaran. Keterampilan sosial dan kesejahteraan ilmu merupakan persiapan penting dalam mematangkan mahasiswa untuk mewarisi kepimpinan negara di masa hadapan. Beban menjadi mahasiswa ini besar. Selain daripada tanggungjawab kepada keluarga dan diri untuk mengganggu graduan, mahasiswa juga diperlukan sebagai pendidik, pengubah masa depan negara, penjaga nama bangsa dan agama. Itu, mahasiswa menyematkan di sana beri bahawa segala label-label negatif seperti mahasiswa malas, bisu, lesu dan sebagainya hanya dapat ditangani dengan tindakan yang proaktif, positif dan progresif. Penghayatan bahawa mahasiswa tidak mampu bergerak marah ke hadapan dengan berbekalkan idealisme dan semangat semata-mata tanpa kesedaran serta usaha untuk menguasai ilmu dan kemahiran harus dielakkan dalam arus perdagangan dunia. Justru, falsafah pendidikan negara yang menekankan bahawa pendidikan Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah perkembangan memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan terpadu untuk
mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Mahasiswa, usaha ini adalah bagi melahirkan mahasiswa dan rakyat Malaysia yang berilmu, berpengetahuan, berketerampilan, bakat mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada kemakmuran masyarakat dan negara. Oleh itu, falsafah pendidikan negara merupakan roh, nadi dan pencernaan kepada keutuhan sistem berdasar pendidikan yang akhirnya membentuk kepribadian unggul dalam diri mahasiswa. Membentukkan mahasiswa yang berpribadi unggul dari segi pengukuhan nilai-nilai agama, moral dan etika. Hal ini bertepatan dengan pendapat Hasan Langgulung pada tahun 1995 yang mengatakan bahawa fungsi pendidikan adalah pengembangan potensi yang ada pada individu supaya dapat digunakan olehnya dan masyarakat untuk menghadapi arus perubahan. Profesor Engku Aziz dalam syarahannya bertajuk The Quiz of Success di Pusat Convention Kuala Lumpur pada tahun 2019 menggariskan 4 aspek yang menjadi tanggungjawab mahasiswa untuk berjaya, iaitu diet dan pemakanan yang sihat, alat untuk membangunkan pemikiran, berbagai strategi mencapai kejayaan dan kepimpinan. Justru sebenarnya teras kelangsungan kecembangan sesebuah bangsa itu banyak bergantung harap kepada pemimpin berkaliber laksana pelita cahaya yang akan menyuluh lorong perjalanan bangsa dan agama. Menurut Stephen R. Covey, pemimpin yang memimpin berteraskan prinsip adalah lelaki dan wanita yang mempunyai kepribadian yang mampu bekerja di ladang, bersebar biji benih dan tanah dan bekerja secara harmoni dengan prinsip-prinsip kebenaran sejati semula jadi dan dengan peraturan-peraturan penuaian. Oleh demikian, mahasiswa yang dihasilkan bersifat menyeluruh dengan ciri-ciri pribadi unggul seperti jati diri yang tinggi, inovatif dan produktif bagi menangani cabaran negara dan arus dunia tanpa sempadan pada hari ini. Secara konklusinya, kesedaran mendalam di benak dan memberi mahasiswa diperkukuhkan dalam menjalankan tanggungjawab dan harapan dalam menguruskan kesejahteraan ilmu dan keterampilan sosial dari berbagai aspek seperti kecemerlangan jasmani, emosi, rohani dan intelek. Usaha ke arah kecemerlangan jasmani, emosi, rohani dan intelek merupakan usaha yang sistematik dengan idealisme yang jelas, berasaskan intelektualisme dan dibuktikan dengan keaktifan dan dalam pengaplikasian setiap baginda sewajarnya dibiarkan dan disuburkan. Masyarakat perlu berganding bahu dalam melahirkan mahasiswa yang berkualiti kerana mitos mahasiswa malas mampu memarahkan semangat juang mahasiswa sebagai harapan negara, bangsa dan negara. Oleh itu, mahasiswa cemerlang menjana warga gemilang dan seterusnya negara terbilang. Sekian saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada moderator kita pada hari ini. Terima kasih. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat panel termasuk saya sendiri kerana sudi hadir ke dalam forum dan menyuarakan pendapat masing-masing pada hari ini. Okey, nampaknya masa amat menceburui kita. Sebelum kita berakhir, saya ingin menyimpulkan bahawa majoriti mengatakan mitos mahasiswa pemalas adalah benar dan sememangnya wujud. Namun begitu, kita sebagai mahasiswa seharusnya sentiasa bersemangat dan sentiasa mengubah sikap pemalas itu agar kita dapat menjadi lepasan graduan yang mampu bersaing dan berkualiti terhadap negara dan juga masyarakat. Itu saja. Sekian. Terima kasih.